Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syuhadah Walter Abdullah, nombor matrik 252064, pelajar daripada kampus Cawangan Johor Bahru, Johor, iaitu grup G. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu saya daripada modul subjek ini, GMGF 2014, iaitu bab 6. Tajuk utama yang saya ambil ialah bertajuk imbangan pembayaran atau juga dikenali sebagai BOP. Okey. Saya akan memperkenalkan setiap satu daripada yang saya akan bentangkan, bermula daripada pengenalan mengenai imbangan pembayaran kepada sesebuah negara. Okey. Saya juga akan menerangkan imbangan pembayaran. Fungsi penuh, apakah yang dimaksudkan dengan imbangan pembayaran. Okey. Saya juga akan menerangkan komponen utama imbangan pembayaran. Okey. Di sini juga saya akan menerangkan keseimbangan dan pelarasan berkenaan dengan imbangan pembayaran. Okey. Juga merangkumi apakah kesan-kesan buruk jika BOP sentiasa negatif. Di sini juga saya akan terangkan secara menyeluruh apakah kesan buruk berlaku jika imbangan pembayaran sentiasa negatif. Okey. Seterusnya saya akan memberi kesimpulan imbangan pembayaran untuk seterusnya lah, sebelum kita mengakhiri pembentangan. Okey, saya akan memula kepada pengenalan imbangan pembayaran terhadap sesebuah negara. Okey, penyata imbangan pembayaran dikenali sebagai BOP, di mana sesebuah negara menunjukkan sama ada negara itu mempunyai lebihan ataupun defisit dana. Okey. Ia juga untuk mengesan urus niaga di bawah BOP adalah sesuatu yang serupa dengan sistem perakaunan catatan bergu, iaitu semua transaksi atau akan mempunyai catatan debit dan catatan kredit yang sepadan. Okey, ini adalah pengenalan berkaitan dengan penyata imbangan pembayaran sesebuah negara. Okey, saya akan menerangkan fungsi apakah itu imbangan pembayaran. Okey, imbangan pembayaran ialah penyata statistik yang menyediakan rekod secara sistematik interaksi ekonomi dengan seluruh dunia dalam tempoh masa yang tertentu. Okey. Urus niaga ekonomi termasuk pertukaran barangan, perkhidmatan dan pendapatan, aset dan liabiliti kewangan, dan juga pemindahan di mana suatu pihak menyediakan sumber sebenar atau kewangan kepada pihak lain tanpa menerima sebarang balasan. Ini kena kita ketahui, pihak lain tak akan menerima sebarang balasan. Okay. Penyusunan akaun BOP juga diperlukan untuk pengetahuan menyeluruh tentang interaksi ekonomi antara pemerhasutatin dan juga bukan pemerhasutatin. Okay. Kedua-dua catatan untuk transaksi juga mesti direkodkan pada nilai yang konsisten dan pada tempoh yang masa yang sama mengikut sistem perakaunan BOP. Ini adalah berkenaan dengan apakah fungsi utama imbangan pembayaran. Okey. Okey. Komponen utama BOP ataupun imbangan pembayaran adalah terdapat dua akaun di mana ia dikenali sebagai akaun semasa dan juga akaun modal. Saya akan terangkan terlebih dahulu mengenai apakah yang dimaksudkan dengan akaun semasa atau fungsinya. Okey, akaun semasa adalah di mana perdagangan barang, imbangan perdagangan atau BOT
itu ekspor import. Okey, manakala perdagangan faktor dalam perkhidmatan adalah fungsi di mana pampasan iaitu pendapatan pelaburan, iaitu contoh itu dividen, keuntungan, faedah dan juga lain-lain. Okey, dia juga dalam akaun semasa juga bayaran pindahan contoh perdagangan bukan faktor dalam perkhidmatan. Okey, contohnya penghantaran, pembankan, perisian dan juga lain-lain. Okey, terdapat juga bayaran pindahan persendirian. Contoh hadiah, kiriman wang, geran dan juga lain-lain. Okey. Manakala juga terdapat juga bayaran pindahan rasmi, iaitu hadiah juga, kiriman wang, geran dan juga lain-lain. Okey. Ini contoh apa dia akaun semasa, okay, yang di mana komponen utama dalam imbangan pembayaran. Saya akan terangkan juga akaun selain daripada akaun semasa, terdapat juga akaun modal dalam komponen imbangan pembayaran, di mana ia adalah aliran modal jangka panjang, ada aliran modal jangka pendek, dan juga rizab pertukaran asing. Okay. Ini adalah di antara dua akaun yang terdapat dalam ataupun komponen utama dalam BOP. Okay. Saya juga akan terangkan keseimbangan dan pelarasan BOP. Okey, keseimbangan imbangan pembayaran sering dianggap sebagai keadaan di mana mengeksport import yang sama atau mengkreditkan debit yang sama pada beberapa sub akaun tertentu. Okey, ia juga mekanisme pelarasan kepada keseimbangan imbangan pembayaran adalah salah satu masalah praktikal yang paling penting dalam ekonomi antarabangsa. Okey, cara untuk melakukan pelarasan ialah dengan menggunakan kadar pertukaran yang fleksibel, di mana kadar pertukaran ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasaran bebas. Contoh, Bank Pusat boleh menetapkan kadar pertukaran pada tahap tertentu menggunakan kadar pertukaran tetap. Okay. Dengan menggunakan kawalan perdagangan langsung juga, penetapan harga yang dimandatkan kerajaan untuk menukar keluk penawaran dan permintaan serta mendorong keseimbangan imbangan pembayaran. Okey, ini adalah salah satu keseimbangan dan pelarasan imbangan pembayaran yang saya bentangkan. Jadi kita perlu memahami bahawa terdapat keseimbangan dalam pelarasan imbangan pembayaran sesebuah negara. Okey. Umum kita ketahui kebanyakan ada juga kesan-kesan buruk jika sesuatu imbangan pembayaran itu sentiasa negatif bagi sesebuah negara. Sebenarnya itu adalah disebabkan ianya suka untuk mengekalkan kadar pertukaran tetap. Okey. Oleh itu, untuk mengekalkan kadar pertukaran tetap, Bank Pusat perlu campur tangan secara automatik dalam pertukaran asing swasta dengan membeli atau menjual mata wang domestik sebagai pertukaran untuk mata wang rizab asing. Okey. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan imbangan pembayaran apabila terdapat lebihan permintaan untuk mata wang asing. Ia juga menyebabkan apabila berlakunya pinjaman daripada negara luar. Contoh dalam jangka masa pendek, defisit akaun semasa adalah menang. Kiranya menang untuk
kedua-dua negara. Okay. Jika defisit akaun semasa berterusan untuk masa yang lama, ia akan dia akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Okay. Dan apabila berlaku defisit perdagangan, berlaku apabila permintaan untuk import melebihi permintaan untuk ekspor kita dari negara lain, juga akan mengakibatkan penurunan dalam rezerv asing, dan juga akibatnya defisit imbangan pembayaran akan memberikan kesan buruk, contoh terhadap kadar pertukaran mata wang asing. Itu di mana defisit meningkatkan permintaan untuk anggaran kos, menyebabkan nilai pasaran mata wang juga jatuh. Okay. Ini adalah beberapa kesan buruk jika imbangan pembayaran sentiasa negatif. Memang banyak kesan-kesan buruk yang bakal berlaku. Jadi kalau boleh kita tak naklah kesan buruk itu berterusan, kerana ia banyak memberi kepada kesan-kesan negatif. Okey, saya akan memberikan kesimpulan, di mana maklumat yang disertakan dalam imbangan pembayaran menarik sedikit sebanyak, iaitu selagi ia menerangkan tahap kadar pertukaran, memandangkan baki menggambarkan keadaan hubungan ekonomi negara tertentu dengan seluruh dunia. Okay. Sebagai kesimpulannya juga adalah dicadangkan untuk BOP bertambah baik. Bekalan wang masih terus meningkat pada kadar yang stabil. Okey. Kadar pertukaran sebenar pula perlu ditunjukkan sebagai positif dalam jangka masa pendek, tetapi negatif dalam jangka masa panjang sebagai penentu BOP. Okay. Ini saja perbincangan mengenai imbangan pembayaran dalam modul bab 6 GMGF 2014 daripada saya, pelajar 252-064 Siti Nursyuhadah Walta Abdullah. Terima kasih. Itu saja daripada saya.